Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rasmi Syamimi binti Amiruddin Zaki dan nombor pendaftaran saya ialah 11 DKA 20F1040. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainur Amira binti Zakaria, 11 DKA 20F1034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Humairah binti Syamsuddin. Nombor pendaftaran 11 DKA 20F1010. Untuk soalan yang pertama, lokasi yang kami pilih ialah di Taman Kerubung Perdana Melaka. Dan di sini terdapat 520 unit rumah yang ada di sini. Untuk bilangan penghuni bagi satu unit rumah adalah lebih kurang 5 orang. So, untuk sistem rakaian pengedaran air ataupun pengagihan air, ini adalah lakaran yang kami buat. Untuk sumber air, kami dapat sumber air daripada Sungai Melaka dan kemudiannya dia melalui sistem pengagihan iaitu takungan air bersih. Dan kemudian melalui perkhidmatan takungan air iaitu tangki air dan pengagihan kepada pengguna iaitu rumah, dan kemudiannya akhir sekali ialah rawatan air kumbahan. Dan air kumbahan tersebut akan keluar pada Sungai Melaka semula. Baiklah, saya akan menerangkan tentang cara mengira diameter pembentuk dengan menggunakan data anggaran populasi di kawasan kajian kami, di mana kawasan kajian kami terletak di Taman Kerubung Perdana Melaka. Berikut adalah data daripada kawasan kajian kami, di mana kawasan perumahan di kawasan kajian kami ini terdiri daripada 17 deretan rumah teres, di mana setiap baris mempunyai 520 unit rumah. Dan bilangan penghuni seluruh unit rumah adalah lebih kurang 5 orang. Jadi, dengan menggunakan formula Manning, diameter dapat diperolehi dengan membuat andaian aliran dalam pembentuk adalah penuh. Berikut adalah data pengiraan yang diperlukan untuk membuat pengiraan diameter. Permintaan air per kapita iaitu water demand per kapita sebanyak 225 liter. Isi rumah iaitu household sebanyak 5 orang per unit. Faktor kadar aliran iaitu faktor flow rate bersamaan 6 perkali kekasaran iaitu roughness coefficient N bersamaan 0.013 dan cerun pipe pembentung iaitu pipe sewer slope bersamaan dengan 1:200. Berikut adalah langkah pengiraan. Yang pertama, kita perlu mengira Q, di mana Q sama dengan 520 darab 6 darab 5 darab 225 sama dengan 3,510,000 liter per day. Unit tersebut perlu ditukarkan dalam meter cube per second, di mana jumlahnya 3,510,000 darab dengan 1 per hari darab 1 meter cube per 1000 liter darab dengan 1 hari per 20 darab 60 darab 60 second. Jadi, jumlah yang akan dapat adalah 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 M cube per second. Untuk mengira aliran penuh pembentuk, M sama dengan pi D kuasa 2 bahagi 4 bahagi pi D sama dengan D bahagi 4. Jadi, setelah mendapatkan nilai Q, kita boleh mengira diameter dengan menggunakan Manning equation for velocity V sama dengan Q per A. Jadi, 1 bahagi N darab M kuasa 2 per 3 darab 1 kuasa 1 per 2 sama dengan Q per A. Jadinya 1 bahagi jumlah N iaitu 0.013 darab dengan M iaitu D bahagi 4 kuasa 2 per 3 darab dengan 1 bahagi 200 kuasa 1 per 2 sama dengan nilai Q iaitu 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan pi D kuasa 2 bahagi 4. Jadi 1 per 0.013 darab 0.25 bahagi 4 kuasa 2 per 3 darab D kuasa 2 per 3 darab 1 bahagi 200
kuasa 1/2 sama dengan 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi D kuasa 2. Jadinya nilainya akan menjadi 2.158 darab D kuasa 2/3 sama dengan 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan D kuasa 2. Jadi nilai D akan dipindahkan ke sebelah kanan di mana D kuasa 2/3 tambah 2 sama dengan 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 2.158. Jadinya D kuasa 8/3 sama dengan 40.625 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 8 punca kuasa 18.825 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi nilai diameter adalah sebanyak 0.0837 meter. Berikut adalah langkah pengiraan untuk mencari diameter pembentung penuh dengan menggunakan formula Manning. Rawatan kumbahan adalah satu rawatan air yang bertujuan untuk membuang bahan cemar daripada kumbahan dan untuk digunakan semula. Proses rawatan yang pertama adalah saringan dan pengepam, yang mana air sisa yang masuk melalui penapisan seperti kain buruk, serpihan kayu dan plastik dikeluarkan dan dibuang di tapak pelupusan. Langkah kedua adalah penyingkiran grid. Dalam langkah ini, bahan berat seperti pasir, kerikil dikeluarkan dan dibuang ke tapak pelupusan. Penyelesaian utama adalah bahan akan dimendapkan seperti kadar kedua tetapi lebih perlahan. Dan langkah keempat adalah pengudaraan atau inat cemar diaktifkan. Dalam langkah ini, air sisa menerima banyak rawatan melalui degradasi biologi yang mana bahan pencemar akan dimakan oleh mikroorganisma dan akan menjadi tisu sel, air dan nitrogen. Langkah kelima adalah penyelesaian sekunder yang mana tangki bulat besar dipanggil penjernih sekunder membenarkan air sisa yang dirawat untuk diasingkan daripada biologi. Seterusnya, langkah keenam adalah penapisan. Langkah ketujuh adalah pembasmian kuman, yang mana langkah ini memastikan air sisa yang dirawat bebas daripada bakteria. Seterusnya, langkah ke-8 adalah pengambilan oksigen dan penyingkiran bahan pencemar dikekalkan pada 98% atau lebih. Untuk rawatan enap cemar ialah satu primer yang dipam dari bahagian bawah penjernih utama dalam langkah 3. Dengan aliran berterusan enap cemar tereaktif sisa daripada proses pengudaraan ataupun enap cemar tereaktif dalam langkah 4. Ianya mesti dirawat untuk mengurangkan isi padu dan menghasilkan produk akhir yang boleh digunakan, iaitu air yang bersih.